Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini yang kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita kata akhir kita jumpa itu, alhamdulillah kita dah sampai kepada ayat yang ke 50. Itulah sekali sampai kepada ayat 155 159 . Ya. Kan kita sampai itu kita berhenti sampai 158 yang kita sebut berkenaan dengan tajuk Isa alaihissalam. Ini Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat 155 sampai 158 Allah Taala beri penjelasan berkenaan dengan keadaan Isa alaihissalam. Kan 158 sampai 158 Allah ceritakan berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala laknat ataupun jadikan mereka ni tidak beriman. So Allah Taala terangkan sebab-sebab. Pertama, kerana mereka melanggar janji mereka, kufur dengan ayat Allah Taala, bunuh para nabi dengan kebenaran, kata hati kami berbalut. Kemudian kufur mereka dan kata-kata mereka ke atas Maryam. Maka kata Maryam dengan hubungan yang besar. Kemudian kata-kata mereka, kami telah bunuh Isa Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Okey. Allah akan terangkan itu antara perkara-perkara yang menyebabkan mereka dilaknat Allah Taala sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan ayat terakhir yang kita nak ambil hari ini adalah 159. Allah Taala intikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tiada di kalangan ahli kitab melainkan pasti beriman dengannya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi ke atas mereka sebagai saksi. Okey, ayat ni kita nak ambil Okey, ayat ni baik. Sambung hari ni. Tapi nanti kes tajuk turun Isa alaihissalam nanti ada bab yang sangat panjang. Dalam lepas daripada kita bincang 9 ni, ada pembincangan panjang lebar berkenaan dengan macam mana kisah Isa akan turun nanti. Jadi kita akan berhenti sampai ayat tu, kemudian kita hadis-hadis tentang turun Isa kita baca kemudian. Baik. Qala al-muallif Katsirullah, dan orang yang meringkaskan Syamsul Syakir. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa in min ahli kitabi illa minan nabiyyi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tiada di kalangan ahli kitab melainkan pasti dia beriman dengannya, dengan Isa sebelum kematiannya. Maka siapa yang kita bincangkan? Wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, yakunu alaihim syahida, dia akan jadi ke atas mereka sebagai saksi. Qala Mujarir, berkata Mujarir At-Tabari, ikhtalafa ahli ta'wil fi makna dhalika. Bercanggahan ahli ta'wil, itu ahli tafsir, mengenai perkara itu, mengenai pengertian itu. Apa maksud beriman sebelum mati Isa, ke mati mereka. Okey. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, yakni bi Isa, mereka yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu dengan Isa, dimaksudkan dengan Isa itu qabla mautihi, dalam firman Allah sebelum kematiannya. Berarti ada di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Siapa punya kedua? Okey. Jadi yang dimaksud dia adalah qabla mauti Isa, sebelum kematian Isa alaihi salam.
Okay. Yuwajjahu dzalika, dihadapkan atau diarahkan itu, dia kata yujahu dzalika, yujahu dzalika diarahkan itu, diarahkan, maksud ni ila anna jami'ahum, kepada apa, kepada bahawa semua mereka. Wajah pengertian maksud ayat ini adalah bahawa semua mereka yusaddiquna bihi, dia akan percaya dengan dia idza nazal liqatli dajjal, bila dia turun untuk bunuh dajjal. Fatasiru, maka jadilah al-milalu kulluha kulluha wahidatan, jadilah agama-agama kesemua sekali sebagai satu agama saja yang ada. Okey, wahai milatul Islam al-hanifiyah, itu agama Islam yang tulus, dinul Ibrahim, agama Ibrahim alaihi salam. Jadi kita terangkan kan maksud agama Ibrahim yang sering disebutkan, dan dalil dia bukan maksud dia agama baru, tapi bahawa akan jadi semuanya beriman seperti berimannya Ibrahim alaihi salam, melaksanakan perintah Tuhan, tidak menyekutukan Allah Taala. Kedua sudut yang kita terangkan itu kali, terutama kita bincang satu Baqarah dulu, bila kata millat Ibrahim, millat Ibrahim ni adalah apa yang Ibrahim AS dulu buat. Dia dahulu melaksanakan segala perintah Allah Taala, tak ada tinggal satu benda pun, dan kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alaihi salam, ke atas baginda salam. Thumma rawa an Ibn Abbas, kemudian beliau itu Ibn Jarir At-Tabari riwayatkan daripada Ibn Abbas, wa min ahli kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih, dan tiada di kalangan ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya, dengan Isa sebelum kematiannya. Jadi qabla itu qala, berkata Ibn Abbas, sebut qabla mauti Isa bin Maryam alaihi salam, sebelum kematian Isa bin Maryam alaihi salam. Wa kadza qala Abu Malik, demikian dikatakan juga oleh Abu Malik Hasan Al-Basri, Qatadah bin Amma As-Sadusi, Qatadah bin Amma As-Sadusi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wa ghairu wahid, dan lebih itulah semua, bukan seorang, ramai. Okey. Wa hadzal qaul huwa al-haq. Ibnu Katsir kata pendapat inilah yang benar. Kama sanabayinuhu ba'du bidalil qati'i. Sebagaimana akan kita jelaskan ia sesudah ini, tak nama lagi sebentar lagi, dengan dalil yang pasti, yang kuat, putus. Insya-Allah, jika dikehendaki oleh Allah Taala, wa bihi thiqatu wa alaihi tiklal. Dengan Allah Taala sajalah kepercayaan, dan di atas inilah, kepadanya lah kita bertawakal. Qala Ibn Jarir, kata Ibn Jarir, diterangkan khilaf yang berlaku. Qala Ibn Jarir, kata Ibn Jarir At-Tabari, wa qala akharun, berkata kumpulan lain pula, yakni bidzalika, ini kendaki dengan itu, dengan siapakah yang akan mati, qabla mauti, wa inna min ahli kitab illa minan nabiyyi, kata tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman dengannya, itu dengan Isa. Qabla mautil kitabi, sebelum mati ahli kitab tu, sebelum mati ahli kitab tu, dia pasti beriman dengan dia. Dia kata zakara, dia kata man kana yuwajjahu dzalika ila annahu, dia kata, dan dia sebut bahawa siapa yang mengarahkan akan pengertian ini, bahawa apabila dia melihat ayat, dia lihat dengan mata, ilmu al-haqqi, pengetahuan yang benar, minal batili, daripada kebatilan. Di anna kullu man nazala bihi al-maut, kerana semuanya siapa yang turun pada kematian, lam takhruj nafsuhu, takkan keluar jiwa dia, nyawa dia, hatta yatabayyana al-haqqu minal batili, sehingga nyata untuk dia kebenaran dari kebatilan pada dalam agama dia. Maksudnya sebelum kematian dia pasti akan tahu, sebab ketika datang kematian dia akan tahu sebenarnya mana betul mana salah ketika kematian datang. Okey, mana dia akan tahu kebenaran berbanding kebatilan pada agama dia. So mana qala al-Hafidh Ibn Katsir riwayat Ibn Tabari, dan menukilkan Hafiz Ibn Katsir beberapa riwayat daripada Tabari, wa an Ibn Abbas di hadal makna, dengan makna ini. Nadhkuru, kita sebutkan, minha, di antara yang Ibn Abbas sebutkan adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa min ahli kitabi illa minan nabi qabla mauti, dan tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman
dengannya sebelum kematiannya. Tapi kematiannya seorang qala dia kata fi qiraati Ubay, dalam qiraat bacaan Ubay bin Ka'ab qabla mautihim, sebelum kematian mereka. Qabla mautihim, sebelum kematian mereka. Maksudnya apa? Laisa Yahudiyun, tiada Yahudi yang mutu abada, mati sekali-kali, takkan mati seorang Yahudi sama sekali, hatta yu'mina bi Isa, sehinggalah dia beriman dengan Isa dahulu ketika mati itu. Qila Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ara'aita in kharra min fawqi baitin, apa pendapat kau kalau dia jatuh daripada atas rumah? Qala yatakallamu bihi fi huwi, dia akan berkata-kata dengannya dalam bunyi macam dengung. Dia akan dengung bunyi itu untuk kata beriman dengan Isa kalau dah kepala pecah pun. Faqila, dikatakan lagi kepada Ibn Abbas, ara'aita in duribat unuqa ahadi minhum, apa pendapat jika dipotong, dipancung tengkuk seseorang di kalangan mereka, kan boleh beriman lagi ke? Qala yajliju biha lisanuhu, akan bergerak dengannya lisan dia untuk mengatakan dia beriman Isa. Wa kadza rawa Abu Daud At-Tayalisi, demikian Abu Daud At-Tayalisi an Ibn Abbas. Fa hadhihi kulluha asani sahihatun illa Ibn Abbas. Ini semua ni sanad datang ni semuanya benar sahih daripada Ibn Abbas kepada Ibn Abbas. Wa kadza sahih Mujahid, demikian sah daripada Mujahid menjawab wa Ikrimah dari Ikrimah wa Muhammad bin Sirin semua sekali kata itu. Maksud dia ahli kitab tu, Yahudi tu, pasti dia mengakui, dia percaya dengan Isa ketika dia nak mati. Itu maksud dia. Dia pasti akan percaya dan mengatakan dia beriman dengan Isa ketika dia nak mati. Walaupun hancur badan dia, walaupun binatang buas terkam ni pun, ketika itu dia pasti akan cuba untuk beriman dengan Isa. Itu maksud dia. Qala Mujahid berkata lagi, ini dapat kedua, ketiga. Wa qala akharun, dan berkata yang lain pula, makna zalika, makna yang tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Makna itu adalah wa min ahli kitabi, dan tiada di kalangan ahli kitab illa la yu'minan Nabi Muhammadin, mereka pasti beriman dengan Muhammad qabla mautil kitabi, sebelum kematian ahli kitab berkenaan. Summa rawa dzalika an Ikrimah, kemudian diriwayatkan itu daripada Ikrimah. Summa qala Ibn Jarir berkata lagi, wa aula hadhil aqwal bi sihhati al-qaul awal, dan yang paling utama dengan pendapat ini, dengan kesahihan, adalah pendapat yang pertama. Pendapat utama itu sebelum kematian Isa, dia kata wa huwa annahu la yabqa ahadun min ahli kitabi ba'da nuzul Isa, itu takkan tertinggal siapa pun, seorang pun di kalangan ahli kitab sesudah turun Isa alaihi salam, illa amana bihi qabla mautih, kecuali pasti beriman dengan dia, dengan Isa sebelum kematiannya, itu kebetulan kematian Isa alaihi salam. Wala syakka anna hadha alladhi qalahu Ibn Jarir huwa sahih, kata Ibn Katsir, tak ada syak bahawa apa dikatakan oleh Ibn Jarir ini ia adalah yang sahih. Li'annahu al-maqsud min siyaqil ayat, itulah yang dimaksudkan daripada baris-baris rangkap-rangkap ayat. Fi takrir butlani madda'atul Yahudi, pada menetapkan, meneguhkan kebatilan apa yang didakwa ia oleh orang Yahudi, al-Yahud. Da'atul Yahudu min qatli Isa, yang berupa mereka telah berjaya bunuh Isa, wasal bihi, dan juga menalib Isa. Wa taslim man sallama lahum min nasara, dan menyerah atau setujunya kebatilan penyerahan siapa yang setuju terhadap mereka, minan nasara, pada orang Nasrani, al-jahalati, yang jahil. Zalika, akan perkara itu. Fa akhbarallahu, maka Allah Ta'ala beritahu annahu lam yakunil amru kadzalika, maka Allah Ta'ala beritahu bahawa urusan itu bukanlah sedemikian. Inna masyabbaha syubbiha lahum, tapi diserupakan kepada mereka, faqatilus syabih, lalu dia bunuh akan yang serupa dengan Isa. Tapi ini kita kata ini Israiliyat juga macam Syekh Masyakir ni kata tak ada pun sanad yang sahih tentang perubahan rupa. Dia boleh kena dengan maksud macam Ahmad Didat rahimahullah bawakan maksud dengan apa, dia kata dapatkan tangkap tapi tak mati disalib. Tak mati disalib sebab mereka layak dapat laknat Allah Ta'ala mesti dengan benda yang dahsyat, bukan hanya setakat benda kecil. Antara menyakiti para anbiya, menyakiti para rasul dan para anbiya. Jadi maksud dia apa, jadi maka mereka kat sini pendapat dia pegang pendapat itulah ada orang ditukar rupa. Dan kita boleh kata diserupa pada mereka
Kemudian nampak macam bunuh tapi tak bunuh lagi. Nampak macam mati tapi tak mati. Faqatalu syabiha, maka mereka bunuh akan yang diserupakan. Wahum la yatabayyanuna dzalika, dan mereka tidak dalam keadaan mereka tidak memastikan itu. Tak cek balik. Tsumma innahu rafa'ahu ilaihi. Kemudian dia semuanya dia Allah Taala mengangkat baginda kepadanya. Wa innahu baqin hayyun. Sebenarnya dia adalah kekal hidup. Cuma kita ada beza lagi, kita kata bila Allah Taala sebut dalam ayat lain, inni mutawaffika, aku wafatkan kau. Wafat tu maksudnya pisahkan roh dengan jasad. So Isa bukan hidup dengan cara yang kita bayangkan. Lepak-lepak ke oksigen, tak ada. Dia dalam keadaan dia angkat tapi dia asingkan roh dia macam orang tidur. Macam orang tidur. Dia katakan wafat. Ini mutawaffika wa rafi'uka. Aku nak wafatkan kau dan angkat kau. Dalam ayat. Yang itu dalam ayat Al-Imran ayat yang ke-55. Al-Imran 55 Yang tak kata aku nak mewafatkan kau dan angkat kau. Okey, jadi kat sini kita faham dia hidup tapi hidup dengan cara tersebutlah. Kalau kita nak fikirkan orang mati syahid pun juga dia hidup akan dapat rezeki. Cuma cara itu Allah Taala jadikanlah ruh mereka. Dan wa innahu, dan sungguh dia sayanzilu qabla yaumil qiyamah, dia pasti akan turun sebelum hari kiamat. Isa pasti akan turun sebelum hari kiamat. Dia kama dalat alaihi al-ahadithul mutawatiratu, macam ditunjukkan kepadanya oleh hadis-hadis yang mutawatir. Alati sanuriduha insyaallah qaribah, yang kita akan datangkan dia insyaallah tak lama lagi, dekat dah. Cuma macam saya katalah, lepas habis tajuk ni boleh pindah kepada tajuk hadis-hadis tentang Isa turun. Fa'tul masihud dalalata, maka akan membunuh Isa al-Masih akan dalalah, kesesatan. Wa yuksir saliba, dia akan patahkan salib. Wa yaqtulu al-khinzira, dia akan bunuh babi. Wa yad'u al-jizyata, dan dia akan letakkan, gugurkan jizyah. Jizyah ni adalah bayaran cukai yang dibayar oleh seorang kafir dalam negeri Islam, 1 dinar setahun untuk lelaki dewasa. Lelaki yang dewasa. Adapun kanak-kanak, mungkin juga wanita serta orang tua yang tak larat, tidak diambil dari mereka bayaran tersebut. Setahun 1 dinar. Orang Islam mungkin bayar lagi dahsyat lagi, tapi yang kafir dan sebuah negara Islam, dia kena ada kesetiaan pada negara Islam, maka dia kena bayar. Dia kena bayar benda sebut seperti yang kita bincangkan, kita sebutkan jizyah. Tapi Isa dia takkan terima jizyah dah. Ayat ni maksud dia la yakbaluha min ahadin min ahli adyan. Dia Isa takkan menerima akan jizyah ni daripada siapa daripada ahli mana agama. Semua tak boleh. Bal la yakbalu illa al-Islam aw as-sayfu. Bahkan tidak akan diterima kecuali Islam ataupun pedang. Either A atau B. Okey. Maka fa akhbar hadhihi ayatul karimah tu, maka beritahu ayat mulia ni annahu yu'minu bihi jami'u ahli kitabi hina izin, bahawa akan beriman dengan Isa semua ahli kitab ketika itu. Wala yakhtalifu an tasdiqi bihi wahid minhum, dan tak akan bercanggahan mengenai percaya kepada Isa seorang pun di kalangan mereka. Walihada, kerana ini Allah Taala firmankan wa min ahli kitabi, dan tiada di kalangan ahli kitab illa kecuali la yu'minan nabi, pasti dia beriman dengannya. Qabla mauti, sebelum daripada kematian dia. Ayat qabla mauti Isa alaihi salam. Alladhi za'amal yahud, yang menyangka orang Yahudi, wa man wafaqahum, dan siapa menepati mereka, minan nasara, kalangan Nasrani, annahu qutila wa suliba, bahawa dia telah dibunuh dan telah disalib. Ini banyak tu. Jadi Allah Taala jadikan nanti tanda akhir Isa alaihi salam, lepas dia turun semua akan beriman dengan dia. Okey. Kemudian wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat dia itu Isa akan jadi ke atas mereka sebagai saksi. Ai bi amalihim, itu dengan amalan mereka, allati syahadaha minhum qabla raf'ihi ila sama, itu amalan mereka yang dia saksikan dia dari mereka sebelum diangkat dia ke langit. Serta wa ba'da nuzulihi ilal ardh, sudah mana turun dia ke bumi. Ini betul, Isa AS ketika diangkat ke langit, dia tak ada maklumat dah tentang apa jadi di muka bumi. Apa yang kat bumi dia tidak ada sebarang pengetahuan. Sebab tu dia akan hanya saksi kepada bila mana dia berada bersama dengan kaum atau bangsa yang beriman dengan dia. Jawab dari Zulhi al-Ardi. Fa amma man fassara hadhihi al-ayati,
Adapun siapa yang menafsirkan hadil ayat, tafsirkan ayat ini, bianna makna, bahawa maksud dia adalah bianna kullu kitabi la yamutu hatta yu'mina bil Isa aw bi Muhammadin alaihi wassalam. Dia kata adapun siapa-siapa yang mentafsirkan ayat ni, yang bahawa maksud dia adalah, mana dia adalah setiap ahli kitab tidak akan mati sehinggalah dia beriman dengan Isa atau dengan Muhammad alaihi wassalam. Fahadha waqi'un, ni adalah realiti. Ini adalah benar, dia kata. Sebab apa? Wa dzalika, dan itu adalah anna kulla ahadin, bahawa setiap seorang indah tidarihi, ketika dia dihadiri oleh kematian, ketika dia tengah nazak, yatajalla lahu makana jahilan bihi, akan nyata, akan menjelma kepada dia apa yang dia dahulu jahil tentangnya. Apa dia tak tahu, jahil, dia akan nampak. Fayu'minu bihi, lantas dia beriman. Akan tapi walakin la yakunu dzalika imanan nafi'an lahu, akan tapi tidaklah ia menjadi iman yang bermanfaat untuk dia. Iman dia cuba percaya, cuba beriman tapi tak guna. Okey, idza kana qad syahadal malak, apabila dia telah saksikan malaikat. Nampak malaikat dah, tak boleh nampak dah apa-apa. Kita nampak je malaikat waktu kematian tu, nampak malaikat, maka dah tutup dah segala kitab amal kita. Takkan lagi ada perubahan yang lain. Okey. Kama qala ta'ala fi awal surah hadhihi surati, macam Allah Ta'ala firmankan dalam awal surah ini, itu An-Nisa 18, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at, dan tiadalah taubat itu untuk orang yang beramal soleh, beramal akan keburukan, keburukan. Tiadalah taubat untuk orang yang beramal akan keburukan, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sehingga bila hadir pada seorang mereka di kematian datang. Okey, lalu dia kata apa? Bila kematian datang, ketika itulah dia kata qala inni tubtul an. Dia kata aku bertaubat sekarang. Tak ada, taubat tak ada untuk orang macam ni. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak juga untuk orang yang mati dalam keadaan mereka ni kafir. Pun tak dapat juga. Iman mereka tak guna. Memang jadi maksud dia sebelum kematian ni, mana maksud dia apa bila dia kata yang apa, ahli kitab tadi pasti dia akhir-akhir dia akan beriman dengan Muhammad atau dengan Isa. Tapi iman tadi, iman tak berguna lah. Macam Allah nyatakan surah Ghafir ayat yang ke-84-85, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Dan bila mereka melihat akan hukuman kami, siksaan kami, mereka katakan beriman Allah Ta'ala sahaja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur dengan apa kami dahulu dengannya menyekutukan itu Allah Ta'ala. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak jadi bermanfaat untuk mereka iman mereka apabila mereka melihat akan kekuasaan kami, apa hukuman kami, siksaan kami nampak, maka tak ada lagi dah untuk mereka ketika itu sebarang manfaat atau faedah beriman. Wa hadha dulu ala dha'fi ma tajja bihi Ibnu Jarir fi raddi hadzal qaul. Ini menunjukkan kepada lemahnya apa dihujahkan dengannya oleh Ibnu Jarir dan menolak pendapat ini. Haitsu qala, di mana Ibnu Jarir berkata, walau kan al-muradu bi hadhil ayati hadza, kalaulah kehendak atau maksud daripada ayat ini adalah ini, ayat yang kita sebutkan ni, okey. Dia tak setuju kan, maksud dia kata apa, sebelum kematian pasti beriman dengan Muhammad atau Isa. Dia kata kalau kita kata ini maksud dia, lakana kullu man amana bi Muhammadin aw al-Masih mimman kafara bihima yakunu ala dinihima. Saya akan jadilah sesiapa yang beriman dengan Muhammad kan, atau dengan Al-Masih, daripada kalian kufur dengannya, dia jadi apa? Di atas agama kedua-duanya. Ya. Atas agama Muhammad dan juga agama Isa. Wahina idzin, dan ketika tu sepatutnya la yarithuhu aqriba'uhu min ahli dinihi. Kau takkan tak boleh mewarisi dia kaum kerabatnya di kalangan ahli agama dia. Li'annahu qad akhbara as-sadiqu annahu yu'minu bihi qabla mautihi. Dan telah beritahu yang benar Allah Taala bahawa dia orang tersebut, ahli kitab tu akan beriman dengan Isa atau Muhammad sebelum kematiannya. Fahadha laysa jayyid, ini tak elok dia cakap. Dia tak elok. Kata apa? Ini hujah Ibnu Jarir. Maka Ibnu Katsir jawab, fahadha laysa jayyidin. Mana hujah ni tak kuat, dia tak elok. Idza yulzamu min imanihi fi halatin la yanfa'uhu imanuhu annahu yasiru bidzalika muslima. Dia kata kerana tak dimestikan daripada keimanan dia pada keadaan tersebut yang tidak bermanfaat untuknya iman dia jadi seorang muslim. Tak ada sama. Ketika hidup lain, ketika hampir kematian atau ketika nazak, ketika tubuh sudah, ketika itu tak ada.
Tak ada dia tak ada manfaat. Dia tak sama macam orang yang kita ajak dia untuk beriman, dia syahadah, lalu dia terus terpulang kepada kehendak Allah Taala dan kita urus sebagai seorang muslim. Kalau tipu sekalipun tak kisah. Tapi yang ini walaupun dia benar sekalipun tak guna. Lepas itu macam kes kita terima orang Islam. Walaupun dia tipu sekalipun, kita tak perlu hiraukan. Kita terus terima dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau sebaliknya kalau dia betul sekalipun ketika nazak ni, dia betul sekalipun dia punya taubat tidak diterima daripada dia. Ini keadaan beza ala tara. Dia kata ini dekat sini Ibnu Katsir cuba bawa balik, tekankan. Dia kata tak adakah kau lihat ila qaul Ibn Abbas, kata-kata Ibn Abbas. Dia kata walau tarada min syahikin, kalau dia sekalipun dia jatuh menjunam daripada puncak gunung, audil babi saifin, atau dipukul dengan pedang, au iftarasahu sabu'un, ataupun menerkamnya, mengoyakkan dia binatang buas. Inilah budak ayub Nabi Isa, kerana sebenarnya dia pasti akan beriman dengan Isa alaihissalam. Fal iman fi mithli hadhihi hali, maka beriman dalam keadaan seperti ini laisa binafi'in, tidak manfaat. Wala yunkilu sahibuhu an kufrihi lima qaddamnahu, dan takkan dia mengalihkan orangnya daripada kekufurannya kerana apa yang kita telah kemukakan. Allah Taala saja lebih mengetahui. Okey, faham Wa man ta'ammala, dan barang siapa yang memperhatikan hadza jayidan, perkara ini dengan betul-betul. Wa am'ana an-nadhara, dan dia dalamkan akan pandangan kepada tajuk ni, ittadaha lahu anna hadha, dia akan pasti akan nyata kepada dia bahawa perkara ini in kana waqi'un, sekalipun dia pasti berlaku, lakin la yulzimu minhu an yakuna murad bi hadhihi ayati hadha, dia pasti berlaku, tak begitu bukan dimestikan daripadanya bahawa akan yang ditindaki dengan ayat ini adalah ini. Ini maksud dia kata. Bal muradu biha ma dzakarnahu min taqriri wujudi Isa. Bahkan yang ditindaki dengannya adalah apa yang kita nyatakan, itu berupa perakuan tentang wujud Isa alaihissalam. Wa baqa hayatihi fis sama', kekalnya nyawa dia, hidup dia di langit. Wa annahu sayanzilu ila al-ardi qabla yaumil qiyamati, dan bahawa dia akan turun ke bumi sebelum hari kiamat. Liyukadziba haula'i wa haula'i min al-yahud wa nasara, supaya didustakan, dijadikan tidak dipercayai lagi orang ini dan orang ini daripada Yahudi Nasrani. Sebenarnya semuanya tak ada siapa yang boleh kata tak tahu, tak kenal. Alai tabayyanat aqwaluhum fihi wa tadadat, yang mana orang-orang ni Yahudi Nasrani ni berbeza-beza sangat kata-kata mereka tentang Isa, dan juga bertentangan. Wa ta'akasat, dan berbalik. Wa tanaqadat, dan saling bertentangan. Dia kata wa khalat anil haqqi, jadi kosong, dan pendapat mereka ni kosong daripada kebenaran. Fa farrata haula'i lil yahud, maka telah mengabaikan golongan ini Yahudi ini, wa afrata haula'i nasara, dan Nasrani itu pula melampau. Ni maksud dia apa? Tunaqisuhu al-yahudu, merendahkan Isa, siapa? Orang Yahudi. Bima ramahu bihi wa ummihi min al-azaimi, dengan apa yang mereka lemparkan kepada baginda dengannya, serta kepada mak dia, daripada perkara yang dahsyat. Wa atrahu an-nasara, namun begitu mengagungkan dia orang Nasrani, muliakan dia. Hatta idda'u fihi laisa ma laysa fihi, hingga mereka mendakwa pada Isa itu apa bukan pada diri dia. Maka Allah Taala farafa'u fi muqabalati ulaika, mereka mengangkat Isa pada berlawan dengan kumpulan satu lagi Yahudi, mereka angkat an maqamin nubuwati, daripada kedudukan atau makam kenabian, ila maqami al-rububiyah, kepada makam atau kedudukan rububiyah. Asalnya Isa manusia diangkat sampai menjadi Tuhan. Tuhan yang Yahudi buang terus. Bahkan kalau kita zaman sekarang ada satu video. Ada orang ni dia pergi masuk ke Jerusalem, Tel Aviv. Dia temu ramah orang Yahudi yang ada dekat tepi jalan dan sebagainya. Jumpa siapa, dia tanya. Bila tanya tu, timur tajuk.
tajuk dia adalah majoriti yang ditanya sama ada tak kenal Isa ataupun kata Isa ni imposter. Imposter terang-terang dia kata. Is imposter dia kata. Ni nak tunjukkan macam tu kepercayaan dia orang tentang Isa AS memang sangat bertentangan. Cuma ada kumpulan yang bila dah muncul kumpulan kata dia imposter, muncul kumpulan pula yang kata dia adalah Tuhan. Pasal ini terlampau mengabaikan ini melampau menyampaikan mempertuhankan Isa. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah Ta'ala. Amma yaqulu haula'i wa haula'i wa uluwan kabira. Daripada apa dikatakan kumpulan ni, Yahudi, kumpulan Nasrani, tinggi setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Wa tanazzaha wa taqaddasa, dan maha suci Allah Ta'ala, maha bersih Allah Ta'ala dan maha suci Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Tiada ilah kecuali dia. Okey. Baik. Ada soalan? Tak ada Tolong disambung. Pasal hadis ni panjang ni. Hadis ni panjang. Hadis ni lepas ni panjang. Berelem ke surat. So kita akan baca sebanyak mana kita mampu. Kemudian kita akan berhenti. Nanti sambung balik insyaAllah. Baik. Tadi Pak Ibn Katsir rahimahullah dia janji untuk berikan panggil apa? Himpunan hadis-hadis tentang turunnya Isa yang macam dikatakan tadi mutawatir. Maksud turun temurun, ramai mustahil untuk berpakat menipu. Baik. Dzikrul ahaditsil waridati fi nuzuli Isa bin Maryam ila al-ardi minas sama. Sebutan hadis-hadis yang datang mengenai turunnya Isa bin Maryam ke bumi dari langit. Fi akhir zamani, pada akhir zaman, qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat. Wa annahu yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa dia Isa Maryam menyeru kepada dia sebenarnya menyeru kepada hamba-hamba Allah Taala dia kata untuk pengambilan diri kepada Allah Taala, pengambilan diri kepada Allah Taala sahaja, tiada sekutu baginya, sekutunya. Okey. Qala Bukhari, hadis Qala Bukhari, berkata Bukhari rahimahullah fi kitab Dzikrul Anbiya, pada kitab sebutan tentang para nabi. Min sahihi, daripada sahih beliau. Al-Mutalaqqa bil Qabul, yang sahih beliau ni, sahih Bukhari ni diterima dengan penerimaan, yang mendapat penerimaan di sisi masyarakat, di sisi umat Islam keseluruhannya. Okey. Nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Tsumma rawa an Ibn Jarir At-Tabari, kemudian dia riwayatkan dari Ibn Jarir At-Tabari. Ya. Dikata tsumma rawa an Abi Hurairah, kemudian dia riwayatkan daripada Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dia kata qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang memukuli tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla, hampir-hampir dah akan turun kepada di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim atau pemerintah adla yang sama. Fayaksir saliba, lalu dia akan patahkan salib. Waqtul khinzira, dia akan bunuh babi. Wa yadul jizyata, dia akan lepaskan jizyah, tak nak terima jizyah. Wa yafidul malu, dan akan melimpah harta. Hatta la yakbaluhu ahadun, sehingga tak menerima siapa pun, sehingga tak menerima harta siapa pun. Hatta takuna as-sajdatu khairan min ad-dunya wa fiha, sehingga kan satu kali sujud lebih baik berbanding dunia dan segala isinya atau apa dalamnya. Okey. Sekarang kata Isa bin Maryam pasti turun. Okey. Cuma dia sebutkan, cuma masalah patah salib tu, ada orang kata patah salib tu kan fizikal. Alasan dia kata kerana kali sudah patah-patah semua. Dia kata dengan Isa datang, berhentilah upacara ataupun ritual untuk mengabdikan diri kepada dia atau mengangkat dia sebagai ketuhanan lah. Nanti ada juga simbol sedikit. Ni semua ni anggaran saja. Dia kata pasal apa? Pasal kita tahu Nabi lafazkan patahkan salib. Bunuh babi yang juga. Bunuh babi macam tu juga. Dia bukannya panggil apa? Ada yang kata dia bukannya hakiki tapi metafor. Kita ikut pada salaf punya manhaj,
kita terima dalil datang kata akan apa? Akan bunuh, akan patah-patah. Cara macam tu nantilah. Kita bukan dituntut untuk melihat benda, mengetahui benda berkenaan sebelum ia berlaku. Kita cuma disuruh berjaga-jaga atau bersiap sedia sebelum ia terjadi. Okey. Baik. Cuma yaqulu Abu Hurairah kemudian berkata Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu nak. Aku sebut macam ni, baca kalau kamu nak. Wa in min ahli kitabi illa minan nabi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Kata dan tiada dengan ahli kitab melainkan pasti beriman dengannya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadikan mereka sebagai saksi. Bukan hadisnya oleh Rawah Muslimun wa akhrajahu Asy-Syaikhan. Dikeluarkan juga oleh Bukhari Muslim. Min turuqin mu'atta'adidatin, daripada jalan-jalan periwayatan yang banyak. Baik, rawahu Ibnu Mardawih wa binawi. Dan telah mereka dia Ibnu Mardawih melalui contoh seumpamanya macam yang mana datang. Baru diriwayatkan. Wa zada fi akhirih kalam Abi Hurairah, dan ditambah pula pada akhir tu kata-kata Abu Hurairah anhu qabla mautihi, kata sebelum kematiannya, ai maut Isa alaihi bin Maryam, sebelum kematian Isa bin Maryam. Cuma ini dua Abu Hurairah salah sama orang yang mengulangnya Abu Hurairah sebanyak 3 kali. Dia maksudnya sebelum kematiannya Isa bin Maryam, sebelum kematiannya Isa bin Maryam. 3 kali diulang, sebelum diulang. Okey. Kemudian warawa al-Imam Ahmad an Abi Hurairah bin Abu Hurairah anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuhillanna Isa bin Maryam bi fajri rauha bil haji aw bil umrati aw la yasniyanna huma jami'a. Dia kata la yuhillanna, ihlal ni haji. La yuhillanna. Sorry kalau dia kata ada bunyi tu pasal memang tengah construction. Dia buat sikit. Okey. Dia kata sini, daripada orang Nabi SAW kata la yuhillanna Isa Maryam bi fajri rauha. Pasti akan berihlal, bernafas niat Isa bin Maryam bi fajri rauha. Di Fajri Rauha ni nama tempat dia. Kalau kata di antara Mekah dengan Madinah. Dan Rasulullah SAW dahulu ke Badar dan ke Mekah, tahun Fathu Mekah, melalui hajat pada tahun Hajjatul Wada pun sama juga. Itu jalan Nabi. Diberi Fajr Rauha. Fajr atau lorong atau jalan Rauha. Laluan Rauha itu yang insya Allah. Dia kata Nabi kata laluan siapa Nabi gunakan akan pasti berihlal, bertadbiyah lah kan, dengan haji atau umrah. Isa bin Maryam dengan haji atau umrah, ataupun dia akan gabungkan kedua-duanya sekali, haji dan umrah sekali. Isa akan tunaikan haji. Dan ini sesudah daripada ikut apa yang disebutkan oleh dalil-dalil bahawa ia sesudah pembunuhan Dajjal dan sesudah pembunuhan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj mati, barulah start Isa bin Maryam akan hidup bersama orang Islam tempoh tertentu daripada masa dalam keadaan aman damai. Itu ada masa dia datang nanti bila Isa datang. Tapi lepas Isa akan mati. Dan dunia itu lepas akan dipenuhi, lepas dimatikan orang beriman, akan dipenuhi dengan orang-orang yang panggil apa? Orang-orang yang tak beriman dan juga tidak betul-betul takwa. Bahkan teruknya mereka sampai Nabi kata mereka akan mengawan seperti mengawannya keldai, mengawan kawin seperti kawin di keldai di jalan. Nak ceritakan tentang apa yang terjadi. Okey. Rawah Muslimun diriwayatkan oleh Muslim. Warawa Ahmadu an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, yanzilu Isa bin Maryam fayaqtulul khinzir. Akan turun Isa bin Maryam lalu dia akan bunuh babi. Wa yamhu saliba, dia akan padamkan salib. Wa tajma'u lahu salah, dan akan dihimpunkan kepadanya solat. Ya, maksud solat akan dihimpunkan, dia jadi imam. Wa yu'tal malu hatta la yuqbal.
dan akan diberikan harta lalu tak diterima. Sehingga tak diterima. Wa yad'ul kharaj, dan dia akan gugurkan kharaj. Gugurkan kharaj itu cukai tanah. Wa yanzilu ar-rauha, dan dia akan lintas turun ke rauha, fa yahujju minha, lalu dia tunaikan haji daripadanya. Aw ya'tamiru, ataupun dia melakukan umrah. Aw yajma'u, ataupun dia gabungkan keduanya sekali. Okey. Qala, perawi kata, wa ta'ala Abu Hurairah, lalu membaca Abu Hurairah, wa min ahli kitabi illa minan nabi qabla mauti, dan tiada dengan ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Ayatnya. Faza'ama Hanzalah, lalu menyangka Hanzalah anna Abu Hurairah anhu qala, beliau kata, yu'minu bihi qabla mauti Isa. Dia akan beriman dengannya dengannya sebelum kematian Isa. Beriman dengan Isa sebelum kematian Isa. Beriman dengan Isa sebelum kematian Isa. Dia kata fala adri hada kulluhu hadis Nabi. Nah, maka dia kata aku tak tahulah semua ini hadis Nabi. Au syai'un qalahu Abu Hurairah, ataupun sesuatu yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Tapi kat situ ada petanda bahawa dia bukan kata-kata Nabi. So kharaj tu ataupun jizyah tu, tapi jizyah untuk orangnya. Kharaj tanahnya. Tanah yang kita biarkan orang bukan Islam teruskan guna pakai, sekalipun dia orang dah tuyul macam sebagainya, kan. Maka dia kata apa, kalau dia orang nak kekal guna tanah tadi boleh. Jadi cukai bayar tanah kena bayar. Cukai tanah kena bayar. Dia tak boleh macam kita sebut tadi, tak boleh dia kekal di tangan dia. Sebab bila tentera Islam dah masuk sebuah negara, harta tanah yang ada tu dirampas. Tapi zaman Umar lah sebenarnya berlaku kharaj. Bila Umar tak nak, para sahabat pindah ke Iraq ramai-ramai. Lalu Umar sekat mereka. Dan cara yang lain Umar buat adalah pastikan cara lain yang dibuat oleh Umar adalah dia jadikan orang yang nak kekal pakai tanah dia kena bayar kharaj. So kat sini ada konflik sikit. Sebab tu yang kenapa Ibnu Katsir kata aku tak tahu adakah ini semua hadis Nabi ataupun sesuatu dikatakan oleh Abu Hurairah. Punca dia cakap macam tu sebab kalimah kharaj tadi. Kharaj tu benda yang datang lepas daripada zaman Nabi. Sebab zaman Nabi dulu ada jizyah je. Kalau tanah tu akan dirampas macam berlaku pada Bani Nadir, Bani Quraizah. Yang mereka diambil tanah mereka oleh tentera Islam. Tapi bila zaman Umar berlaku penaklukan Syam, penaklukan Iraq, terutamanya Umar tak benarkan. Jadi Umar izinkan untuk orang kafir terus hidup di tanah mereka, tapi dengan syarat bayar cukai tanah kena bayar. Kita pun tak ada benda cukai bayar tu cukai tanah juga. Okey. Warawahu Ibn Abi Hatim. Tekan hadis ni Ibn Abi Hatim. Rawal Bukhari an Abi Hurairah, nantikan Bukhari daripada Abu Hurairah anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kaifa bikum idza nazala fikum al-masih ibnu Maryam. Bagaimana kalian nanti Nabi kata bila turun kepada kalian al-masih ibnu Maryam, wa imamukum minkum, dan imam kamu daripada kamu sendiri. Apa saja keadaan kamu nanti. Rawahu Imam Ahmad wa Muslimun, hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Warawa Imam Ahmad an Abi Hurairah, dari Imam Ahmad ibn Abu Hurairah anhu, Nabi SAW qala, baginda bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'alatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Itu para nabi ini adik-beradik bagi mak-mak, ibu-ibu yang berlainan, yang saling memadukan. Okey. Kemudian ibu mereka ni bermacam-macam tapi bapa mereka, agama mereka satu. Ibu mereka macam-macam tapi bapa mereka hanya satu. Dia kata wa inni awlan nas bi Isa bin Maryam, aku manusia paling utama dengan Isa bin Maryam, ya annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, kerana tiada di antara aku dan dia seorang nabi. Wa innahu nazilun, dia kata dia pasti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu araftumuhu fa'rafuhu. Bila kalian lihat dia maka kalian kenalilah dia. Rajulun marbu' ila al-humrati wal baya'. Dia sederhana kok, color ni kita tentang color kulit.
Okey. Marbu. Marbu. Rambut. Rambut lain. Ja'dun rambut. Marbu' ni lelaki yang di antara dua lelaki, sederhana, tinggi. Tak tinggi sangat, melampau, melayut, tidak juga pendek. Dia pendek lah. Sederhana tinggi lah. Warna kulit dia ilal hamrati wal bayad, kepada arah kemerah-merahan dan putih. Alaihi sauban muwassiran, di atas badan dia akan ada dia sebut dia kata muwassirah ni dia latifi sufrat, dia sikit kuning. Mumassirah tu mumassirah sad mumassarah yang padanya ada ke sufrah khafifah, warna dia ke kuning, sikit kuning gitu. Okey, baju dia nak sedemikian dia kata. Tak putih teranglah. Ka'anna ra'suhu yaqturu wa illam yasibuhu balal. Dan seolah-olah rambut dia, kepala dia penitiskan air sekalipun tak kena padanya sebarang basahan. Fa yaduqus saliba, lalu dia akan patahkan salib. Wa yaqtulul khinzira, dia akan bunuh babi. Wa yad'u jizyata, dia akan gugurkan jizyah. Wa yad'u an-nasa ila Islam, dia akan menyuruh manusia kepada Islam. Wa yahlikullahu fi zamanihi wa yahlikullahu fi zamanihi, dan memusnahkan Allah Ta'ala pada zaman baginda al-milala kullaha ila al-Islam, agama seluruhnya kecuali Islam. Wa yahlikullahu fi zamanihi al-masih dajjal, yang akan musnahkan Allah Ta'ala pada zamannya, zaman Isa datang, Masih ad-Dajjal akan dibunuh. Thumma taqa'ul amnatu al-ardi, ini akan terjadi keamanan di atas muka bumi, hatta tarta'a al-usudu ma'al ibili, sehingga beragut di rumput singa-singa bersama-sama dengan unta-unta. Wadammaru ma'al baqar, harimau-harimau dengan lembu. Wa dhi'abu ma'al ghanam, dan serigala bersama kambing. Wal amusbiyan bil hayyat la tadurruhum, nak bermain budak-budak dengan ular dan takkan mudaratkan mereka. Dan kusu arba'ina sanatan, dia akan tinggal dengan mereka selama 40 tahun. Tuma yutawaffa wa yusalla alaihi almuslimun, yusalli alaihi almuslimun. Dan dia akan diwafatkan, dia akan solat ke atas jasad dia orang Islam. So, tempoh yang lepas Isa bunuh Dajjal dan Ma'juj itu dah tempoh lepas tu, sebelum kematian dia akan timbul keamanan untuk tempoh tertentu. Dia kata warawahu Abu Daud, dan hadis dari Abu Daud wa Ibnu Jarir at-Tabari walam yurad anhu yurad inda hadil ayati siwahu, selain hadis ni tak didatangkan ketika ayat ini selain daripada perang kita dah terangkan dalam tadi cerita tadi apa dia buat. Okey, tak ada datang hadis yang seumpama ini selain daripada ini je. Dia kata warawal Bukhari an Abi Hurairah, dari Bukhari daripada Hurairah anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa, aku manusia paling utama dengan Isa. Aku paling utama dengan Isa bin Maryam fi dunya, di dunia. Wal akhirat, di hari akhirat. Wal anbiya, dan para nabi, al-anbiya'u ikhwatun li alatin, ada adik-beradik bagi ibu-ibu yang berlainan. Ya. Para nabi adalah adik-beradik bagi ibu-ibu yang berlainan. Ummahatum syatta, ibu-ibu mereka berlain. Wa dinuhum wahidun, tapi agama mereka adalah satu. Okay. Rawah Muslim, terdapat Muslim an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda,
La taqumus sa'atu. La taqumus sa'atu. La taqumus sa'atu, takkan berlaku kiamat. Hatta yanzila ar-rumu bil a'maq. Sehinggalah turun atau singgah tentera Rom di A'maq atau bidabiq atau di Dabiq, nama tempat apa, fa yakhruju ilaihim jayshun min al-madinati min khairi ahli al-ardi yawma idzin. Lalu akan keluar kepada mereka berhadapan dengan tentera Rom, satu tentera daripada Madinah, di kalangan orang terbaik ahli penduduk bumi ketika itu, antara orang terbaik, manusia terbaik penduduk bumi pada waktu berkenaan. Pada tasafu, bila mereka dah berbaris, qalatir Rum, berkata ke golongan Rum, halu baina bainal ladzi sabau minna nuqatiluhum. Okey, kisah ni sebenarnya, kisah ni dia ada sebelum yang kita kata dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata berkenaan dengan mereka umat Islam ni akan bersama dengan Rom memerangi satu musuh yang lain. Kemudian bila dah menang, ada seorang di kalangan Rom tu akan angkat salib, kemudian kata telah menang salib. Lalu ada seorang Muslim mukmin datang patahkan salib tu, lalu bergaduh. Kemudian tentera pun bergabung, tentera-tentera mula berperang di antara satu sama lain. Kita peperangan ni berlaku. Rom datang ke Madinah, datang untuk berperang dengan umat Islam. Dan ketika itulah kisah ni terjadi. Ini ada before. Ini kisah ni sambungan sebenarnya. Jadi fa'idah tasawafu, bila mereka telah berbaris, qal terus berkata kaum orang-orang Rom, khallu bainal ladzi sabau minna nuqatiluhum. Lepaskanlah, biarkanlah di antara kami dengan orang-orang yang ditangkap sebagai tawanan. Di kalangan kami akan perangi mereka. Maksudnya dahulunya pernah orang Rom ditangkap, dia masuk Islam, asal hamba masuk Islam. Jadi orang Rom yang datang ni, dia minta pada orang Islam lepaskan nak perang, nak gaduh dengan orang yang masuk Islam di kalangan Rom. Fayaqul muslimun, berkata orang Islam, la wallah, tidak dengan Allah, la nukhalli bainakum bain ikhwanina, kami tak akan biarkan di antara kamu semua dengan saudara-saudara kami. Fayuqatilunahum, lalu mereka perang dengan mereka, Islam perang dengan mereka. Fa in hazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abada, lalu akan berundur, lari, tertewas 1/3 tentera yang Allah takkan bertaubat kata mereka selama-lamanya. Ini pasal bahaya. Bila terjadi peperangan tadi, mati tak apa, jangan lari. Kalau ada kata lari, ni perkara pertama, yang lari antara dosa besar yang tak akan diberikan oleh Allah Ta'ala pengampunan adalah orang yang lari ketika itu. Fayuqtalu, lalu akan dibunuh 1/3. Afdhalus syuhada indallah, mereka orang syahid paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Wa yaftatihu as-thuluth, dan berjaya 1/3. La yaftinuna abada, yang mereka takkan difitnah selama-lamanya. Menang 1/3 kemenang. Fa yaftatihuna Konstantinia, mereka akan menakluk Konstantinia. Cuma Konstantinia ni yang diorang fahamkan, maksud dia bukannya Istanbul, tapi maksud dia adalah bandar Venice. Ini sebagai bacaan macam dikatakan oleh Syekh Umar Sulaiman Ashqar. Dilihat Nabi pernah sebut sifat tempat yang diorang akan buka ni, depan dia air, ada air keliling, bandar tu dalam air. Gambaran diberikan oleh Nabi SAW. Jadi kita kata kat sini, lalu mereka akan menakluk Konstantinia. Fabainamahum yaqsimun al-ghanaima, sedang mereka mengagi-agikan harta rampasan perang. Qad allaqu suyufahum bizaitun, mereka telah gantung pedang-pedang mereka pada pokok zaitun. Isaha fihim syaitan, tiba-tiba menjerit dengan tengah mereka syaitan. Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum, sebenarnya al-masih itu Dajjal telah menggantikan kalian pada keluarga kalian. Fa yakhrujuna, lalu mereka pun keluar. Wa dzalika batilun, walaupun itu sebenarnya tipu je. Tapi tinggalkan habis, tengah-tengah bayi, tinggalkan harta, cepat patah balik, nak jaga keluarga. Fa'idha ja'u Syam, tapi kalau mereka dah sampai dekat Syam, kharaja, barulah Dajjal keluar. Fabainamahum yu'iduna lil qital, sedang mereka bersedia untuk peperangan. Yusawuna sufufa, mereka ratakan, samakan saf. Idh uqimatis salat, tiba didirikan solat. Fa'anzilu Isa bin Maryam, lalu turun Isa bin Maryam. Fa'ammahum, diri imam mereka, imam solat mereka. Fa'idha ra'ahu adu'ullah dzaba kama yadhubu al-milh, bila melihat Isa bin Maryam,
oleh musuh Allah itu Dajjal, zaba, dia akan mencair. Kama yadhubul milh, dia yadhubul milhu fil ma', macam mana mencairnya air, garam dalam air. Kalau tarakahu ladzaba hatta yahlika, kalau dia biarkan oleh Isa, mesti dia akan binasa, dia akan mencair sampai binasa. Walakin yaqtulullah biyadihi, tapi Allah akan bunuh Isa di tangan, bunuh Dajjal di tangan Isa. Fayurihim damahu fi hirbatihi, dia akan lihat kepada ramai darahnya, darah Dajjal pada lembing dia. Okey. Itu antara dalil yang datang. Okay. Cuma tapi yang tu dia sebenarnya agak panggil tajuk ni dia dah skip satu bahagian. Pasal nanti sebab Armageddon ataupun Malhamah Kubra dia akan terjadi lepas daripada Islam bergabung dengan Rom untuk merangi satu pihak. Daripada menang, Rom khianat, maka berlaku pertempuran Muslim. Cuma tajuk dia memang satu riwayat lain, diorang buat janji takkan untuk mati. Bila nak pertahankan tu, nak bertahan muka sikit, tapi mereka bertahan juga dan buat janji untuk mati. Every day for 3 days, untuk 4 hari, untuk 3 hari sebelum daripada datang bantuan daripada umat Islam yang lain. Lepas tu mereka menang. Lepas mereka menang tu, agi-agi harta, ketika itulah Dajjal dikatakan keluar, tapi tak betul lagi. Mereka sampai kat Syam, tiba-tiba baru dia keluar. Itu maksudnya. Nabi beritahu tempat bila masa patut berlaku. Bukannya kita randomly kata benda sekian-sekian ni macam ni. Ini pasal banyak orang salah faham. Dia ada aturan, ada tertib dia. Baik. Banyak orang dalam sekarang ni percaya teori konspirasi ya. Teori konspirasi. Kononnya tahun sekian akan jadi sekian, tahun akan jadi sekian. Sedangkan benda berkenaan tak ada siapa mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Sebab kalau kita katalah akan jadi sekian-sekian pada esok hari, kita telah melanggar ayat Quran yang menyatakan wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Ayat terakhir surah Luqman, takkan tahu satu nyawa apa yang didapat esok hari. Tapi kawan dia kata dia tahu esok dah akan datang Isa. Ini adalah satu telahan ataupun anggaran yang sangat bahaya. Sebab dia rasakan diri dia kau ni tahu benda ghaib. Sedangkan ilmu ghaib hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Okey. Baik. Ada soalan? Panjang ni, saya tak nak baca habis. Sebab ada 2-3 kisah ni yang kita kata tajuk Isa bin Maryam ni, dia sangat panjang. Ada 3 muka surat ni tak? 3 muka surat lagi. 4. Aduh. Okey. Ada soalan. Baik, soalan berbunyi, Ustaz, apakah beza Dajjal, pengikut Dajjal dan konspirasi Dajjal? Okey. Dajjal ni memang dalam hadis Nabi SAW diterangkan dia akan keluar. Dia akan dakwa kena ketuhanan dan dia suruh orang sembah dia. Bukannya macam gambaran yang diberikan oleh lain. Pengikut Dajjal ni siapa-siapa yang follow Dajjal lah. Yang Nabi terangkan kebanyakannya wanita. Kemudian yang akan mengiringi dia Yahudi daripada Asfahan. Yahudi Asfahan yang akan datang ikut sama. Kebetulan pula orang jadikan nak ditakdir pelik dia kan. Negara-negara Arab yang lain tak ada sinagog Yahudi. Tempat ibadat Yahudi tu tak ada. Iran satu-satu negara yang ada. Dan sepanjang tanah Arab tu, Iran satu-satu negara yang ada. Bahkan ada penempatan Yahudi yang besar di Iran. Wallahualam, ini macam nak mengiyakan apa Nabi sebut akan keluar bersama Dajjal nanti. Kumpulan daripada Yahudi. Itu memang ada yang pengikut Dajjal. Yang follow Dajjal. Jadi bahkan beriman dengan Dajjal, percaya Dajjal tu Tuhan. Konspirasi Dajjal ni pula, apa yang dikata konspirasi Dajjal ni, yang katakan bahawa Dajjal ni bukannya makhluk, bahkan dia sistem. Macam Imran Hussein ikut kepada yang reka-reka cerita ni kan. Yang banyak orang kita terpengaruh kononnya bahawa bahawa Dajjal ni dah keluar dan dia adalah sistem riba dan sebagainya. Dan kan benda tu Nabi kata antara tanda kiamat akan tersebar riba. Nabi sebut. Ini bukan masalah Nabi kaitkan dengan Dajjal. Nabi SAW tidak kaitkan dengan Dajjal. Saya kamera ni gelap. Saya tak nampak muka saya. Okay.
Okey, dia dalam hadis tersebut, hadis berkenaan, dia bukan sebut berkenaan dengan masalah tidak berlaku. Dia memang Nabi sebutkan akan terjadi sebelum daripada kiamat. Sebelum daripada kiamat, terang sikit. Problem lah tak ni, saya tengok tak terang. Okey. Okay, sebelum kiamat, macam dikatakan oleh Nabi SAW, sebelum kiamat nanti akan terjadi banyaknya riba. Riba akan banyak. Benda tu bukan kaitan Dajjal pun. Dajjal ada ke tak ada, tajuk riba tu lain. Jadi kumpulan ni dikatakan bahawa Dajjal ni apa konspirasi dikata Dajjal ni adalah sistem. Bukannya makhluk seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW. Jadi dikata sekarang Dajjal dah ada. Betul lagi dahsyat kumpulan ni, siapa-siapa macam kes baru ni kan, WHO punya SOP dalam masalah penjarakan sosial. Dan kita pula apply masalah keselamatan tadi pada sudut menjarakkan diri daripada satu sama lain. Sampai daripada solat pun ada timbul penjarakan. So kumpulan dia kata siapa ikut atau follow cara tersebut, dia telah ikut Dajjal. Sedangkan saya ulang balik, Dajjal akan dakwa ketuhanan. Kumpulan yang ikut dalam konspirasi percaya cuaca pun ditukar oleh manusia. Sedangkan Allah Ta'ala saja yang mengawal cuaca. Dia kata tak, teknologi ada boleh kawal cuaca. Inna lillahi. Lepas dia kata apa? Dia kata dulu kononnya ada apa? Ada cadangan dari siapa entah untuk gunakan sistem ribut, pembuatan ribut daripada Rusia untuk usir jerebu. Ini berlaku, ada di kalangan umat Islam kita ni terpercaya, terpengaruh. Allah, saya tak faham kenapa kan, tapi jadi konspirasi Dajjal tu dia lebih sudut kepada masalah dia kata apa Dajjal akan buat, tapi cara mereka bawa tajuk tu, mereka bukannya ikut Nabi punya penjelasan. Dan bagi mereka apa yang Nabi jelaskan tu semua tak hakiki. Semua tu metafor. Semua tu hanyalah metafor, maksud dia bukan benar seperti Nabi sabdakan, ada maksud lain. Okey. Begitu Ya'juj Ma'juj pula adalah dua bangsa macam dalam surah Kahfi dan surah Al-Anbiya. Memang datang penceritaan tentang mereka ni satu kumpulan, satu bangsa manusia, bukannya sistem, bukannya benda-benda pelik-pelik. Bahkan memang akan turun Ya'juj Ma'juj ni datang, mereka akan datang terbuka dia punya penghadang ataupun tembok tu. Bila mana lepas daripada Dajjal, Ya'juj Ma'juj datang lepas Dajjal. Lepas umat Islam dah berjaya bunuh Dajjal, Nabi Isa dah bunuh Dajjal dah kalah. Lepas tu baru keluar pula Ya'juj Ma'juj. Ini kena faham. Okey. Kemudian dia kata, adakah orang kafir hendak menggunakan perkataan adakah orang kafir dia kata nak menggunakan perkataan Allah Ta'ala sebagai Dajjal? Sebenarnya penggunaan perkataan Allah ni yang kita bimbang adalah tajuk keselamatan. Sebab bagi orang-orang kafir ni sebut kalimah Allah, macam saya pernah sekali tu ada dekat dalam dekat rumah waktu kita buat servis aircon. Ada orang pakcik Cina ni dia buat kerja servis aircon. Lepas tu sembanglah dengan dia, orang bising lah, panas lah apa kan. Time panas pun tak suka, sejuk pun tak suka. Dia kata betul. Kalau saya Tuhan Allah pun saya pun pening kepala. Bagi apa pun tak betul. So kalau kita dengar dari kata-kata dia percaya berkenaan dengan wujudnya Allah. itu jelas, tak ada siapa kan tidak. So bagi kita masalah kalau nak pakai kalimah tersebut pada maksud yang sama, betul. Tapi kalau anda kata dia tujuan dia pakai tadi untuk mengelirukan masyarakat, terutama contohnya macam anak-anak kita yang jahil tentang tauhid. So disebarkan kata-kata daripada Bible, kata Allah Ta'ala kata. Itu masalah juga. Sebab banyak sudut. Antaranya pertama, terjemahan Bible tak semata kata Allah, ada Tuhan. Jadi kalimah bahasa Melayu yang menggantikan masalah kalimah Eloh atau Elohim yang mana dalam Hebrew ataupun dalam kalimah dalam bahasa Greek. Pasal Bible yang ada terjemahan daripada Greek ataupun terjemahan English. Kalau English terjemah kepada Melayu, Greek terjemahan Melayu, dia patut Tuhan tu Tuhan lah. Eloh adalah Tuhan, bukan Allah. Bukan Allah. Jadi kena faham kat situ. Jadi pasal bila nak pakai itu tajuk asal tak perlukan. Tak perlukan kepada kalimah Allah tadi. Unless untuk merosakkan akan akidah Islam yang jahil.
Yang kadang-kadang mereka ni kata Allah kata kat mana kat dalam Bible. Tak boleh macam tu. Bible kita faham dia tak corrupted. Dan kita akan terima semua sekali sebagai kata-kata Tuhan. Itu perbezaan lah. Sebab tu kata nak kata Dajjal ke tidak. Sejauh mana penyesatan dia untuk suruh sembah Dajjal. Tu faham tak? Dajjal ni akan datang kata aku Tuhan. Faham tak? Yang problem kita sekarang ni macam-macam kita kaitkan. Ekonomi rosak lah Dajjal. Apa lagi? Kita kata apa? Kalau sekiranya penyakit ni Dajjal. Dia semua benda tadi kena Allah Ta'ala pembuka rezeki, tutup rezeki, hilang. Hilang. Semua kata Dajjal. Ini salah ni. So Dajjal akan datang dan kata dia adalah sebagai Tuhan. Dajjal mengaku sebagai God. Sebab tu Nabi berkali-kali kata di innahu a'war. Sebenarnya Dajjal ni buta sebelah mata. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dan Tuhan kalian tidak buta sebelah mata. Dia akan dakwa ketuhanan. Yang sekarang ni orang kita kata, takkanlah macam tu, mesti ada lain. Tak, ketuhanan. Ketuhanan adalah asal dia. Itu tajuk yang sebenar. Jika tidak, kalau kita kata nak kata, kalau orang nak kembangkan maksud, mungkin maksud dia kerana tak berhukum hukum Allah Ta'ala. Sekarang pun semua tak berhukum hukum Allah Ta'ala. Yang hukum sebenar dengan hukum Allah Ta'ala, di dunia ni sekarang ni, ikut kepada hudud, hanya Saudi Arabia aja. Iran tidak, Turki tidak. Nak angkat Turki apa? Dia bukan pakai undang-undang Islam. Mesir tak ikut undang Islam. Undang Islam dia jalankan sekarang hanya di Saudi Arabia. Tapi orang kata Saudi Arabia adalah kawan Dajjal. Kawan Dajjal. Kawan Yahudi. Pelik kan? Ni dia jaga sikit. Sebab kita sekarang bercakap ni semua tak fikir. Ya? Sebab tajuk Dajjal dia akan datang dan ajak orang sembah dia. Benda tu poin sebenar. Yang masalah manusia ni buat jahat pada kita. Berkali-kali dah berlaku. Bukannya zaman Nabi hidup pun tak pernah Nabi kata Yahudi tu Dajjal. Yahudi buat perancangan kepada Nabi. Nabi tak kata Dajjal pun. Nasrani buat pun Nabi tak kata. Para sahabat pun tak cakap macam tu. So kenapa awak kaitkan dengan Dajjal? Sebab orang kafir musuh Islam tu itu biasa. So tak perlu kaitkan masalah Dajjal semua Dajjal. Okay. Dalam dakwah mereka tu tak ada dalam pun. Orang-orang macam-macam bila orang kata ada orang buat Quran baru, Furqan Al-Haq. Saya tak pernah bimbang tajuk tu kalau orang tu belajar Quran, baca Quran setiap hari. Dia belajar Quran, dia jadi Quran tu bacaan harian dia. Dia takkan dibimbangi akan tersesat. Dia akan tahu apa benda betul salah. Tapi kita sekarang ni kalau dia kata tak baca Quran, tiba-tiba satu hari orang bagi kitab. Quran ke? Entah. Macam Quran. Quran ke? Entah. Dia nampak tulis Arab dia terus Quran. Itu kesilapan yang berlaku. Sebab orang tak belajar. Jadi dengan sebab itu kita kata kena fahamkan. Okay, salah Ustaz, kenapa orang-orang Kristian sekarang mengagungkan orang Yahudi seperti cakap orang Yahudi ni are the chosen one. Okey. Diorang Yahudi Nasrani ni dia bodoh tau. Betul Quran kata dan Quran kata dhalin, sesat. Pasal orang maghdubi alaihim ni Yahudi, diorang tahu kebenaran tapi lawan kebenaran ataupun dia kelok dari tak nak buat kebenaran. Sedangkan Nasrani pula cerita kelakar dia nak kebenaran tapi tak pernah jumpa jalan. Diperbodohkan. Antara pembodohan dibuatkan oleh Yahudi kepada Nasrani zaman sekarang adalah dia kata macam ni. Korang percaya Isa akan datang balik. Kami percaya Al-Masih tak datang lagi, akan datang. So jadi kita sama-sama menunggu. Korang tunggu, aku tunggu. Orang Nasrani tunggu, kami Yahudi pun tunggu. Jadi kalaulah korang tengok balik, Isa ni keturunan siapa? Kita Yahudi lah kan. Dia adalah keturunan Bani Israel. Jew. So kalau Isa datang balik, dengan siapa dia akan tinggal? Kata dengan bangsa dia lah. Jadi bantu kami buat negara, nanti Isa turun, selesai masalah. Kalau Isa kata korang betul, kami ikutlah. Kalau Isa kata kami betul, korang ikut kami. Itu sebab kenapa orang Kristian ni dia perbodohkan, dia buat macam tu sesungguh. Betul saya kata macam kes bila orang Yahudi kata apa, Isa imposter pun tak kisah. So bagi dia orang bila bantu kerajaan Yahudi ni naik, kan, lalu akan datang Isa dan Isa akan kumpul kat situ. Ini fahamannya salah yang diberi kepada orang-orang Kristian. Sampai sekarang mereka dibodohkan oleh Yahudi. Sebab mereka rasa kalau mereka buat kerajaan Yahudi nanti Isa akan turun. Sebenarnya kita ada jawapan lagi baik. Jawapan kita lagi baik. Umat Islam sebenarnya ada jawapan lebih baik pada orang Kristian. Kepada orang Kristian kita ada jawapan lebih baik banding Yahudi punya ajakan. Kita boleh jumpa diorang dan kata
Korang rasa Isa akan datang. Kami pun tahu Isa akan datang. Sama-sama Isa akan datang. Second coming. Kedatangan kali kedua. Kemudian Isa kan, dia akan datang balik. Lalu kita tanya, siapa cuba bunuh Isa? Siapa cuba bunuh Isa? The Jew. Orang Yahudi cuba bunuh Isa. So soalan, kalau Isa datang balik, siapa pula yang kita tengok sekarang ni beramal seperti Isa punya ajaran? Yang jaga komitmen. Orang Islam. Kalau Isa datang balik, dia akan datang duduk dengan pembunuh dia ke? Atau dia akan datang duduk dengan orang yang seagama dengan dia? Jawapannya apa? Mesti datang dengan seagama. Kenapa lari kepada orang yang nak bunuh dia? Jadi, kalau kita kata, tolonglah kami kan. Jadi kami, tapi kita tak ada tarikh. Kita umat Islam kita, bila kita bincang berkenaan dengan tajuk ni, kita tak ada tarikh. Dan kita tak beritahu bila. Bahkan kedatangan Isa AS tak dikatakan kalau jadi sekian baru Isa datang. Tak ada. Sedangkan Yahudi tipu orang Nasrani kata kalau dah ada kingdom, Isa akan datang. So tu dah sibuk bantu. Usahakan untuk dapatkan kerajaan dan sebagainya supaya Isa akan datang tempat untuk singgah. Ini fahaman daripada orang-orang Yahudi kepada Kristian. Kristian dibodohkan maka mereka follow. Dia follow juga. Sedangkan yang cuba bunuh Isa, dia Jew. Yang langgar tak ikut perintah Isa, Jew. Takkanlah Isa duduk dengan diorang. Isa mesti duduk dengan orang yang sama akidah dengan dia. Itu umat Islam lah. Umat Islam lah bangsa yang betul akidah seperti Isa bin Maryam. Baik. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti situ Nanti sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.